Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya akan teruskan dengan tazkirah pada hari ini, iaitu konsep kalimah Allah untuk siapa menurut Al-Quran, Al-Hadis dan sejarah agama-agama besar dunia. Okey, kita akan teruskan dengan konsep Allah bagi kaum yang hanif. Okey, bangsa Arab sudah pernah dilimpahi dengan akidah dan tauhid dan pernah disuluhi oleh cahaya hidayah serta iman. Namun mereka menjauhi agama yang benar sedikit demi sedikit. Dan berlalunya zaman, berkurun-kurun lamanya, keadaan bertukar dengan kegelapan syirik, pemikiran sesat serta kejahilan seumpama banjir yang telah menenggelamkan mereka. Kaum yang tetap memelihara warisan ajaran-ajaran iaitu milah yang dahulu disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS, ini disebut dengan kaum Hanif. Maksudnya ialah kaum yang lurus. Mereka tetap memelihara keyakinan monoteisme di celah-celah penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaum pagan, walaupun mereka sendiri mendakwa berhala-berhala itu hanyalah sebagai perantaraan di antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Hanif dalam Quran selalu dikaitkan dengan Nabi Ibrahim AS yang disebut sebagai orang yang lurus, iaitu Hanif. Maksudnya Nabi Ibrahim AS bukanlah seorang Yahudi maupun Nasrani. Disebut di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Perkataan Hanif ini dihubungkan dengan agama fitrah, agama yang sesuai dengan kecenderungan bawaan atau semula jadi ketika seluruh manusia diciptakan. Okey, kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS bukanlah orang Yahudi maupun Nasrani. Disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30 dan surah lagi satu iaitu surah Ali Imran, tak silap saya. Diceritakan Allah berfirman, Nabi Ibrahim itu bukanlah di kalangan orang Yahudi, begitu juga bukanlah di kalangan orang Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang hanif. Itu daripada surah Al-Imran, tak silap saya. Okey, kaum yang hanif itu tidak mengikuti agama Yahudi maupun Nasrani. Selain itu, mereka meyakini bahawa Nabi-Nabi sesudah Nabi Ibrahim AS, seperti Nabi Yaqub AS, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS ialah pengikut milah Nabi Ibrahim AS yang lurus. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman kataba syahadatan innahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Yang bermaksud, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq dan juga Yaqub AS dan anak cucunya ialah penganut agama Yahudi dan atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tiada lengah dan apa yang kami kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 140. Okey, dalam surah lain pula, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Yang bermaksud, Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berfikir? Iaitu dalam surah Al-Imran ayat 65. Okey, antara kaum Hanif pada zaman pra-Islam itu tersebutlah kisah tentang seseorang yang bernama Umayyah bin Abi Al-Sad. Beliau menulis sebuah puisi indah dan terkemuka di kalangan kaumnya, iaitu Bani
Taqif di Taif. Termaktub dalam puisinya, Umayyah mengisahkan tentang pencarian agama monoteisme suci yang jauh daripada penyembahan berhala. Beliau tetap mensucikan keyakinannya dengan tidak beralih kepada agama Yahudi maupun Kristian, walaupun dirinya sudah akrab dengan idea-idea dan konsep spiritual dua agama tersebut. Beliau telah mempelajari bahasa Ibrani dan bahasa Suryani secara bersungguh-sungguh dan membaca bahagian-bahagian kitab suci dalam kedua-dua bahasa tersebut. Kemampuan Umayyah dalam berbahasa Ibrani dan Suryani dikukuhkan lagi dengan sejumlah besar kata-kata Ibrani dan Suryani dalam bait-bait puisinya. Umayyah juga memiliki keyakinan yang kuat bahawa akan datang seorang Nabi dari kalangan bangsa Arab dan beliau sendiri akan menjadi Nabi tersebut. Menurut salah satu tradisi yang dipegang, ada pandangan yang menyatakan bahawa setelah zaman Yesus Kristus akan muncul 6 kenabian nubuwah. Setelah 5 kali berlalu, hanya tinggal satu saja kesempatan terakhir nubuwah, dan Umayyah berharap agar pilihan akan jatuh kepadanya. Dikisahkan bahawa kononnya ketika Nabi Muhammad SAW muncul sebagai Nabi Allah, Umayyah benar-benar kecewa dan marah serta mula melakukan kempen untuk menentang Islam. Dia menghasut suku Quraisy di Mekah untuk melawan Nabi Muhammad SAW dan menulis beberapa puisi berisi ratapan bagi orang-orang kafir yang tewas dalam perang Uhud. Antara mereka yang tewas itu terdapat 2 orang sepupunya sendiri dari sebelah ibunya, iaitu Utban dan Syaibah. Umayyah mendesak kaumnya untuk membalas dendam kepada Nabi Muhammad SAW di atas darah mereka. Setelah itu dia pergi ke Yaman, rumah ibadahnya. Kisah Umayyah ini menimbulkan beberapa perkara yang menarik, antaranya yang pertama, wujudnya kelompok orang-orang Arab yang memelihara diri mereka daripada menyembah berhala dan mereka tidak menganut dua agama besar pada waktu itu, iaitu Yahudi dan Nasrani. Pemahaman mereka terhadap perkataan Allah jauh lebih dekat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terdapat kayu ukur yang kuat tentang wujudnya pengetahuan umum di kalangan mereka bahawa akan muncul seorang Nabi dalam kalangan bangsa Arab. Jika kita merujuk kembali kepada riwayat pendeta Buhairah, Waraqah bin Nawfal dan Raja Najasi yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW, ketiga-tiga penganut agama Nasrani tersebut turut memiliki pengetahuan yang sama tentang kemunculan seorang Nabi. Kebimbangan Buhairah dan Waraqah yang merasakan bahawa akan muncul tentangan dan rancangan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dari kaum Yahudi membuktikan bahawa kaum Yahudi juga telah memiliki pengetahuan serupa bahawa akan munculnya seorang Nabi di semenanjung itu. Jadi ini adalah 2 daripada kisah Umayyah yang menimbulkan beberapa perkara yang menarik. Okay. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah menyebutkan kaum hadis dengan agama peninggalan nenek moyang mereka memiliki kesedaran untuk kembali ke jalan yang benar dan jalan yang layak diikuti. Pemikiran mereka mula memberontak terhadap ajakan syirik kaum jahiliyah yang mencapai puncaknya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Antara tokoh penganut agama Hanif ini ialah Qais bin Saidah Al-Ayadi dan Ri'ab As-Syami. Berdasarkan pengajian kita di dalam bab ini, dapatlah kita mengetahui ketika Al-Quran menyebut nama Allah, kitab suci tersebut langsung tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan atau ketakutan. Sekiranya konsep Allah yang ditawarkan di dalamnya mengandungi makna yang sangat asing dan tidak faham oleh para pendengarnya, iaitu kaum pagan Arab. Sebaliknya, Al-Quran mendesak orang-orang Arab pagan agar lebih tegas dan konsisten dalam keyakinan mereka kepada Allah SWT yang Maha Satu dan menyalahkan mereka kerana tidak konsisten dengan akidah yang suci. Hal ini seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah qul afala tazakkarun. Qul ma rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun.
yang bermaksud, katakanlah kepunyaan sebabkan bumi ini dan semua yang ada padanya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arash yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Surah Al-Mu'minun ayat 84 hingga 87. Okey, setakat ini saja tazkirah saya pada hari ini. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.